Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian secara bertema, iaitu kita memberikan tumpuan mengupas tajuk berkenaan dengan golongan al-munafiqun yang disebutkan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, adalah pengajian kita, kelas kita yang ke-10. Nah, ini adalah siri yang ke-10. Ini bermakna kita telah pun melalui 9 hari Selasa. Maksudnya kita dah 9 minggu, yang mana 9 minggu yang lalu, sebelum ini kita telah berjaya dengan rahmat Allah, kita dapat mengetahui lebih kurang 41 ciri-ciri orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ada 41 ciri orang munafik. Jadi untuk mengetahui ke-41 kesemua ciri-ciri orang munafik itu, maka perlulah merujuk kepada nota daripada siri yang pertama sehinggalah siri yang ke-9. Jadi malam ni kita masuk kepada siri yang ke-10. Kita akan sambung iaitu ciri yang ke-42. Malam ni kita tak akan bincang panjang lebar. Okey, kita akan bincang 4 ciri orang munafik, iaitu ciri yang ke-42, 43, 44 dan ciri yang ke-45. Maknanya hanya 4 ciri orang munafik. Baik. Surah rujukan yang kita akan rujuk pada malam ini adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-28, iaitu surah Al-Hashr. Surah Al-Hashri dan juga surah Al-Munafiqun. Kita akan rujuk surah Al-Hashri dan surah Al-Munafiqun. Jadi kalau tuan-tuan ada Al-Quranul Karim, sama ada tuan-tuan menggunakan aplikasi ataupun tuan-tuan ada Quran terjemahan, maka tuan-tuan bolehlah buka suratul Hashri, surah yang ke-59 di dalam susunan surah Al-Quran. Dan juga surah Al-Munafiqun, ia berada pada surah yang ke-63. Tak jauh. Suratul Hashri dengan surah Al-Munafiqun, dia tidak jauh. Jadi bolehlah tuan-tuan bersiap sedia untuk membuka kedua-dua surah itu. Kerana keempat ciri munafik pada malam ini dia berada di dalam kedua-dua surah tersebut. Baik. Saya akan paparkan nota ringkas untuk pengisian kita pada malam ini, siri yang ke-42. Okay, jadi sesiapa yang mengikuti pengajian ini melalui aplikasi Zoom, aplikasi Zoom, ataupun boleh merujuk kepada di page, di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Tuan-tuan akan nampak nota yang sedang saya paparkan. So kita bersiaran langsung, bukan sekadar di
FB page Malaysian Tadabbur Academy. Saya juga sebenarnya bersiaran langsung di aplikasi TikTok. Di bawah aplikasi TikTok. Jadi yang mengikuti di aplikasi TikTok, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, kerana saya tidak dapat nak memaparkan nota. Tapi saya cuba, insya-Allah saya cuba nak dapatkan maklumat, ataupun kalau sesiapa tahu macam mana nak live-kan daripada Zoom, boleh sambung juga ke TikTok. Supaya tuan-tuan boleh tengok nota yang sedang saya paparkan. Nanti boleh tolong berikan saya tunjuk ajar. Semoga kita semua dapat manfaat. Tajuk ni tajuk yang sangat penting ya sebenarnya, sebab ada satu kata-kata Al-Hasanul Basri. Seorang tabi'in iaitu Hasanul Basri. Beliau menyebutkan, sekejap ya. Allahu Akbar. Okay. Ada satu kata-kata yang sangat cantik yang mana, sekejap ya, saya ada buat catatan. Okey. Seingat saya kata-kata beliau ni macam ni. Orang yang takut nak jadi ataupun memiliki sifat orang munafik, sebenarnya dia adalah orang yang beriman. Tetapi kalau sesiapa yang dia tak takut untuk memiliki sifat orang munafik, dia ambil endah tak endah saja kan tentang munafik ini, dia tak belajar, dia tak kaji, maka ia sebenarnya adalah orang munafik. Bukanlah secara mutlak kita kata begitu, tetapi kalau orang dahulu ni, kalau di kalangan salafus soleh, di kalangan para sahabat, mereka takut sangat kalau mereka memiliki sedikit ciri-ciri orang munafik. Jadi Allah turunkan Al-Quranul Karim, Allah menerangkan tentang orang munafik, maka kita gali ayat-ayat itu, maka kita kongsikan, semoga kita ini nanti apabila bertemu dengan Allah, kita bersih ya daripada memiliki persamaan dengan orang-orang munafik. Jadi alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah iaitu petunjuk dari Allah, iaitu juga daripada taufik dari Allah, kita dah berjaya mengetahui 41 sifat orang munafik. So semoga kita ini kalau ada sipi-sipi lah, ataupun kalau ada persamaan lah macam 41 senarai orang munafik itu, maka kita sama-sama beristighfar kepada Allah. So kita kena baiki, kita kena jauhkan sifat-sifat tersebut. Semoga kita ini benar-benar menjadi orang yang beriman. Baik, kita mulakan pengajian kita malam ini, iaitu ciri yang ke-42. Ciri yang ke-42 sifat orang munafik ini, iaitu orang munafik ni sebenarnya mereka lebih takut kepada manusia berbanding mereka takut kepada Allah. Biasanya kita kena takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Tapi orang munafik ni, dia terbalik. Dia lebih takut kepada manusia berbanding dia takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab yang pertama, kita tahu orang munafik ni, mereka tak beriman kepada Allah. Mereka ini tidak beriman tentang hari akhirat. Jadi kehidupan mereka ini tidak memikirkan tentang dosa, tidak memikirkan tentang pahala di hari akhirat. Yang mereka duk fikir adalah manusia yang ada di sekeliling mereka. Sebab tu kita belajar sebelum ini, orang munafik kerja dia adalah untuk apa? Ciri dia untuk menunjuk-nunjuk dia seorang yang beriman lah, nak tunjuk dia ni lah paling Islami sekali lah. Dialah orang yang paling berani, dialah orang yang paling nak mempertahankan Islam. Macam-macam orang munafik ni buat. Jadi orang munafik ni dia cukup takut kepada manusia.
Bukan takut dari sudut nak menjaga penampilan luaran, tetapi mereka juga takut untuk berhadapan dengan tentera orang-orang beriman. Ini adalah sifat orang munafik. Okey, untuk ciri ke-42 pada malam ini, kita akan rujuk. Ya, apabila kita sebut kita rujuk dalam ayat Quran, bermakna Allah yang bagi tahu kepada kita. Jadi Allah memberitahu kepada kita ciri yang ke-42 orang munafik ini adalah pada muka surat 547. Ya, dalam suratul Hasyri, surah nombor 59 ayat 13. Ya, ayat nombor 13. Okey. Tolong semak tentang ayat dan juga muka surat. Adakah benar ataupun tidak benar? Baik. Tuan-tuan dan puan, mari kita bacakan ayat nombor 13 ya, suratul Hasyr, muka surat 547 untuk kita dapatkan ciri orang munafik yang ke-42 ini. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. Okay, Allah menyebutkan sesungguhnya, okay, fi sudurihim, okay, dalam hati orang-orang munafik ini, mereka ini apa? Asyaddu rahbatan fi sudurihim. Mereka ini lebih takut kepada kamu daripada Allah. Ini Allah yang bagi tahu kepada kita tentang orang munafik. Okey. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan zalika bi annahum qaumun la yafqahun. La yafqahun. Ini kerana mereka ialah kaum yang tidak memahami. Allah Ta'ala kata mereka ni adalah orang yang tak faham tentang hakikat takut ini. Sepatutnya takut kepada Allah, bukan takut kepada orang yang beriman. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu beberapa contoh yang mereka takut kepada manusia, maka tuan-tuan boleh bacalah tuan-tuan boleh baca dalam ayat yang dalam ayat yang sebelum ini, sebelum ayat nombor 13 suratul Hasyri. Kalau tuan masih ingat ya, orang munafik ni, mereka ini sangat takut untuk berperang. Kalau mereka kata mereka nak berperang, sebenarnya mereka diacah-acah je. Dia kata dia sekadar nak tunjuk macam, oh mereka juga nak mempertahankan Islam, nak berperang. Sebenarnya mereka ni acah-acah je berani. Tapi sebenarnya mereka takut kepada musuh, takut kepada orang beriman. Okey. Kalau nak tengok contoh yang lebih dekat dengan ayat ini adalah contoh, kalau sebelum ni kita pernah belajar, orang munafik ni mereka pernah menawarkan, mereka pernah buat satu janji kepada orang Yahudi Bani Nadir. Kalau masih ingat dekat siri yang ke-8. Ni siri ke-10. Kalau patah balik siri yang ke-8 sebelum ini, kena rujuk balik ciri yang ke-32 tu. Orang munafik ni, dia suka membuat janji-janji kosong. Kalau masih ingat lagi, ya, orang munafik ni pernah menawarkan kepada orang Yahudi. Mereka pernah tawar bahawa mereka akan sokong Yahudi. Mereka akan mempertahankan orang Yahudi daripada dihalau oleh Nabi daripada Madinah. Orang munafik ni, mereka akan Mereka akan, kita kata, sehati dan sejiwa dengan orang munafik, dengan orang Yahudi. Tetapi waktu kita baca ayat nombor 11, ayat nombor 12, orang Yahudi ni, orang munafik ni, ketika mana mereka dah bersama-sama dengan orang Yahudi, ketika mana ketika mana Nabi SAW nak
menyerang orang Yahudi Bani Nadir ni, orang munafik mereka menarik diri, mereka melarikan diri daripada nak membantu orang Yahudi Bani Nadir. Sebab apa? Sebab mereka ada sifat bacul. Mereka ni penakut. Penakut. Kalau mereka berani, tentu dah mereka akan bersama dengan orang Yahudi. Tapi orang munafik ni, mana-mana pun, kalau pergi berperang bersama dengan tentera orang Islam, dia memang penakut. Dia takut sangat kepada musuh berbanding dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, itu adalah ciri yang ke-42. Mudah aja untuk kita faham. Baik. Setakat ni tuan-tuan boleh dengar tak suara saya yang ikut di aplikasi Zoom? Tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Jelas. Dengar Ustaz jelas. Okey. Yang ikut di TikTok, tuan-tuan boleh dengar tak suara saya ni? Cuba bagi tahu sikit. Okey. Kita lanjutkan dengan ciri yang ke-43. Ciri yang ke-43, orang munafik ni, mereka ini Allah samakan macam syaitan. Orang munafik ni, Allah kata perangai dia, kelakuan dia macam syaitan. Kita, kalau orang kata kita syaitan, kau ni macam syaitan, mesti kita tumbuk dah orang tu kan. Tapi yang kata ni Allah. Jadi orang munafik ni, kalau kita siapa orang tu orang munafik? Apa ciri orang munafik? Ciri orang munafik ni, mereka macam syaitan. Kalau sebelum ini, kalau masih ingat, siapa yang ada ikut pengisian munafik setiap hari Selasa, kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita bincang ciri yang ke-34, waktu kita bincang ciri yang ke-34, sebelum ini, orang munafik ni, mereka suka menjadikan syaitan itu sebagai BFF, best friend forever. Mereka jadikan syaitan tu sebagai teman, sebagai qorin. Nanti kena rujuk balik ya dekat ciri nombor 34. Ataupun kalau tuan-tuan nak dapatkan ayat dia, buat catatan dekat surah An-Nisa, surah An-Nisa, ayat nombor 38, muka surat 85. Dapatkan ayat nombor 38 surah An-Nisa, muka surat 85, yang mana orang munafik ni suka berkawan, suka dengar, suka taat, suka ikut syaitan, sehingga kan Allah kata orang munafik ini, kawan baik dia, teman baik dia, pendamping baik dia adalah syaitan. Tapi malam ini bukan sekadar mereka ini jadikan syaitan tu sebagai qorin, sebagai teman, pendamping, tetapi memang mereka ni perangainya dah macam syaitan. Okey. Kenapa Allah Ta'ala kata orang munafik ni macam syaitan? Okey, kita kena rujuk dulu, terlebih dahulu ayat yang kita kena rujuklah. Okey, siapa yang kata orang munafik ni macam syaitan? Allah yang kata. Dalam surah apa? Dalam surah yang sama, iaitu suratul Hasyri. Surah nombor 59. Okay. Tengok ayat nombor 16. Muka surat 547. Okay, muka surat 547, ayat nombor 16, muka surat ayat suratul Hasyri. Allah Ta'ala kata apa orang munafik ni? Allah Ta'ala kata kamathalish syaitan idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Okey, terjemahan ayatnya. Allah Ta'ala kata, sifat orang munafik ni kamathali, sama seperti
syaitan. Ah, apa contoh syaitan ni? Apa sikap syaitan? Syaitan ni, ketika syaitan ni dia hasut manusia, dia kata pada manusia, engkau jadi kafir lah, jangan masuk Islam, kau jadi baik, kau jadi kafir. Dia kata. Jadi orang yang dengar hasutan syaitan tu, dia pun pilihlah untuk jadi kafir. Mungkin syaitan tu hasut dia, kalau kau jadi seorang Islam, kan, mungkin kau susah lah, mungkin kau banyak pantang larang lah Islam ni, mungkin ini tak boleh, ini boleh, kan. Jadi syaitan tu hasut orang jadi kafir. Banyak janjilah yang syaitan tu telah taburkan kepada manusia yang disuruh jadi kafir. Jadi apabila manusia tu jadi kafir, syaitan dia akan berkata, dia kata apa? Sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau. Soalnya dia nak kata apa? Aku tak tanggung ya. Aku tak tanggung kau pilih jadi kafir tu. Aku tak terlibat, dia kata. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Itu syaitan. Syaitan ni, dia ajak jadi kafir, tapi dia tidak mahu menanggung sebarang risiko. Dia tak nak terlibat kalau orang jadi kafir. Tetapi dia yang hasut orang jadi kafir. Jadi perangai munafik ni ada perangai macam syaitan. Apa contoh dia? Contoh yang seperti kita sebut tadi itulah. Kan? Syaitan, munafik ni, mereka menaburkan janji-janji yang manis. Kata nak tolong, kata nak bagi bantuan. Tetapi apabila berhadapan dengan pihak musuh, mereka melarikan diri, melepaskan diri. Maksudnya orang yang menabur janji-janji yang manis, tiba-tiba pada saat dan ketika yang diperlukan, dia tak mengaku pula. Mana ada aku janji? Mana ada aku cakap? Macam syaitan. Dia buat macam tu pada manusia. Itulah syaitan. Memang syaitan betul lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey, kalau tuan-tuan nak macam tuan-tuan nak dapatkan kan tentang syaitan ni pun sebenarnya dia macam orang munafik juga. Okey, contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh dalam surah, kejap ya. Dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat nombor ni. Sekejap. Ada dalam surah Al-Anfal. Okey. Tuan-tuan, kalau nak tengok contoh syaitan ni dia pernah menaburkan janji-janji manis kepada orang kafir musyrikin untuk pergi berperang lawan dengan orang Islam semasa dalam perang Badar. Tuan-tuan, ini cerita benar. Syaitan dia memunculkan diri sebagai manusia. Dia datang menyerupai manusia, dia pergi jumpa orang kafir musyrikin Mekah, supaya orang kafir musyrikin Mekah ini mereka meneruskan hasrat untuk pergi lawan Nabi Muhammad dan orang beriman dalam perang Badar. Jadi nak rujuk ayat dia, tuan-tuan boleh buka surah Al-Anfal, surah nombor 8, ayat nombor 48. Muka surat 183. Catat. Surah Al-Anfal, ayat nombor 48. Muka surat 183, surah yang ke-8. Tuan-tuan akan jumpa cerita syaitan ni, dia pernah macam bagi semangat tau, macam dia lagi bakarkan semangat orang-orang kafir musyrikin ni, seolah-olah jadi kata apa?
Syaitan dia kata, korang ni kalau pergi lawan Muhammad ni, kan, korang menang punya, tak ada orang hebat macam korang ni hebat. Dia kata, pergilah perang, lawan je. Okey. Maknanya, dia bakar lagi. Dia macam dia bagi semangat, dia bagi kata-kata perangsang kepada orang kafir musyrikin. Tetapi, ketika tentera orang musyrikin dah berdepan dah dengan tentera orang Islam dalam perang Badar, syaitan tu dia melarikan diri. Sebab apa tahu? Sebab dia nampak malaikat yang datang. Jadi dia cabut lagi. Cak alif bawah ta, cabut. Dia cabut lagi. Tengok syaitan. Dia janji nak bersama-sama dengan orang musyrikin Mekah, lawan Nabi Muhammad. Tetapi sebaliknya. So apa yang syaitan tu buat? Perangai tu sama macam orang munafik. Jadi orang munafik ni perangai dia sama macam syaitan. Itu adalah ciri yang ke-43. Selesai ya, tuan-tuan dan puan? Okey. Sekarang kita ambil ciri yang ke-44. Okey. Ciri yang ke-44 ataupun malam ni, ini adalah ciri yang ketiga orang munafik. Mereka ini adalah jenis manusia yang hati dia Allah Ta'ala telah kunci mati. Maksudnya orang munafik ni, mereka ini mempunyai hati yang Allah Ta'ala telah kunci mati hati dia. Maksudnya hati dia ni memang tak akan dapat berubah dah. Hati orang munafik ni memang dah kata orang mati ni, maksudnya memang Allah tak akan bagi hidayah taufik dah pada mereka. Maknanya orang munafik ni memang mereka akan mati dalam menjadi seorang munafik. Hati mereka telah dipatri. Tak boleh buka dah. Cakaplah macam mana pun, nasihatlah macam mana sekalipun, orang munafik ni, dia memang akan jadi seorang munafik. Jadi ciri yang ke-44 ni, tuan-tuan kena rujuk dalam surah 63 Al-Munafiqun. Ini adalah surah yang terakhir yang ada menceritakan tentang orang munafik. Sebab itu surah yang terakhir ini Allah sebutkan hati mereka ini telah dipatri mati. Maksudnya mereka memang takkan berubah dah sampai bila-bila. Okey, kena tengok ayat nombor 3 muka surat 554 surah Al-Munafiqun. Okey, kita dah jumpa ayatnya, muka suratnya. Okey, mari kita lihat ayat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika biannahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim. Dekat ayat fatubi'a ala qulubihim. Inilah yang kita jadikan sebagai ciri yang ke-44. Fahum la yafqahun. Allah kata, demikian itu kerana mereka telah mengaku beriman, kemudian mereka menjadi kafir. Allah Ta'ala kata mereka ni mula-mula nak beriman, tetapi mereka tukar dengan sifat munafik tadi itu, sifat nifaq itu, akhirnya mereka menjadi kafir. Oleh itu kata Allah, hati mereka dikunci. Fatubi'a ala qulubihim. So apabila hati mereka ni dah dikunci mati oleh Allah, lalu mereka takkan dapat lagi memahami mana kesesatan, mana iman, mana penyakit nifaq, akan apa itu kufur. Mereka dah tak masuk dah. Bukan sekadar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tak masuk-masuk dah. Bagilah nasihat apa pun. Sebab itu kalau kita belajar dengan lebih dalam, orang munafik ini memang Allah tidak mahu Nabi SAW meminta keampunan untuk mereka. Kalau munafik ni, kalau Nabi tawarkan mereka ni diberikan keampunan,
Kan, ditawarkan taubat, mereka tak memilih jalan untuk bertaubat. Kan itu adalah munafik. Okay, Alhamdulillah, kita telah selesai ciri yang ke-44, sambungan daripada siri-siri sebelum ini, sebab tu dia jadi nombor 44. Tapi malam ni, kalau khususkan pengisian malam ni adalah ciri yang ketiga. Baik, kita sambung yang terakhir sekali malam ini, ciri yang keempat untuk pengisian pada malam ini, ataupun ciri yang ke-45, kerana kita menggabungkan daripada siri yang pertama sampailah siri malam ini, siri ke-10. Baik, orang munafik ni, mereka ini mempunyai ciri orang yang benar-benar fasiq. Ya, pernah dengar kalimah fasiq? Kalau sebelum ini kita belajar, orang munafik ni adalah golongan yang suka melakukan kefasadatan. Mereka adalah golongan mufsidun. Orang yang suka melakukan kerosakan di kat muka bumi ni. Tapi kali ini, mereka adalah golongan manusia yang suka berada dalam kefasikan. Kita panggil golongan fasiq. Selalu kita jumpa kan, selalu sebut fasiq. Jadi orang munafik ni, mereka sentiasa berada dalam kefasikan. Kita tahu tak apa tu fasik? Selalu orang kata, tak boleh pilih saksi yang fasik, jangan jadi fasik. Okey, fasik ni mudah je. Fasik adalah gelaran bagi sesiapa yang dia keluar daripada mentaati Allah. Maksudnya, sesiapa yang tidak taat kepada perintah Allah, dia sudah digelar fasik. Maknanya, kita ni pun digelar fasik jugalah. Kalau kita tak ikut perintah Allah, kalau kita langgar perintah Allah, dia panggil fasik. Jawapannya benar, ya. Siapa yang berdosa, siapa yang langgar perintah Allah, siapa yang tak taat perintah Allah, dia fasik. Cuma fasik ini dia ada tahap. Okey. Maka tahap fasik yang paling teruk sekali, yang paling kita kata yang paling tinggi tahap kefasikan dia, kita panggil tahap apa? Tahap gaban lah. Maksudnya fasik yang paling tinggi sekali, dosa dia adalah orang munafik. Dia maksud macam tu. Faham tak? Maksud dia, setiap orang yang melakukan dosa, dia dipanggil fasik. Tetapi fasik itu ada fasik yang ringan, ada fasik yang sangat berat. Maka fasik yang sangat berat, yang paling tinggi adalah orang munafik. Tapi kita janganlah memandang rendah gelaran fasik. Apa tu fasik? Keluar ataupun tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajibkan sesuatu kena buat. Kalau kita tak nak buat, fasik kita. Kalau kita langgar larangan Allah, fasik kita. Jadi orang munafik ni, mereka memang orang yang fasik tahap level apa? Level apa nak kata ni dalam bahasa kita ni? Tahap apa? Tahap yang paling tinggi lah. Okey, ayat rujukannya, kita akan rujuk surah Al-Munafiqun, surah 63 dalam Al-Quran, ayat nombor 6, muka surat 555. Okey, muka surat 555. Surah Al-Munafiqun, ayat nombor 6. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan ayatnya, ataupun tuan-tuan boleh rujuk terus kepada Al-Quran, ataupun boleh rujuk apps. Ada banyak apps yang kita boleh cari ayat Quran, terjemahan, tafsiran ayat. Okey, ayat nombor 6 surah Al-Munafiqun, Allah kata apa?
Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Okay, Allah kata apa? Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, ayat nombor 6 surah Munafiqun. Sama ada engkau Muhammad meminta ampun bagi mereka, ataupun engkau tak minta ampun pun untuk mereka kepada Allah. Allah bagi tahu orang munafik ni, kalau Nabi doa supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka ke, ataupun Nabi tak doa kepada Allah supaya Allah mengampunkan orang munafik ni, kata Allah, Allah tidak sama sekali akan mengampunkan mereka. Allah Ta'ala kata forever and ever. Tuhan kata lan. Allah kata selama-lamanya Allah tidak akan sama sekali mengampunkan orang munafik. Sebab Allah Maha mengetahui orang munafik tu apa. Kan mereka mati dalam keadaan apa. Jadi tak perlulah susah-susah nak minta ampun untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kenapa Allah Ta'ala memberikan kata putus, mereka takkan dapat pengampunan? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, iaitu petunjuk dalam bentuk membimbing mereka. Hidayah taufik kepada kaum yang fasik. Dalam ayat tu jumpa tak perkataan qaumal fasiqin. Qaumal fasiqin, kepada kaum yang fasik. Al-fasiqin adalah kata nama, kata nama yang merujuk kepada perbuatan yang sentiasa dalam kefasikan. Al-fasiqin. Jadi kalau ada orang tanya pada kita, siapakah contoh orang yang fasik? Maka contoh yang terbaik kita boleh bawa, jawapannya adalah orang munafiqun. Iaitu orang-orang munafik. Baik, alhamdulillah sehingga jam 10 malam ini, tadi kita mula dalam 9:20 minit malam, maknanya kita dah bersama lebih kurang dalam 40 minit. Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kita telah dapat mempelajari empat ciri orang munafik. Okay, ini saya ulang sebab mungkin ada rakan-rakan yang baru ikuti pengisian ini. Okay, malam ni kita bincang, kita dapatkan 4 ciri orang munafik. Okay. Ciri pertama orang munafik, saya ulang kembali daripada yang mula tadi. Okay. Iaitu ciri yang pertama, orang munafik ini, mereka ini sangat takut kepada manusia berbanding mereka takut kepada Allah. Okay. Itu ciri yang pertama. Ini merujuk kepada surah Al-Hasyri ayat nombor 13, muka surat 547. Okay, ciri yang kedua malam ni kita dapat belajar orang munafik. Allah kata perangai mereka ni macam syaitan. Surah yang sama Al-Hasyri ayat nombor 16, muka surat 547. Dan ciri yang ketiga malam ni kita dapat belajar orang munafik ini, hati mereka telah dikunci mati. Maknanya mereka akan mati. Mereka takkan dapat lagi hidayah. Tidak ada siapa boleh ubah mereka. Ini merujuk kepada surah Munafiqun ayat nombor 3, muka surat 554. Dan yang keempat malam ni kita dapat belajar, orang munafik ini adalah orang yang sentiasa menjadi orang yang tak nak taat pada Allah. Selalu langgar perintah Allah. Mereka ini mendapat gelaran fasiqun, orang yang fasik. Jadi alhamdulillah kita dah selesai
4 ciri orang munafik pada malam ni. InsyaAllah esok malam Rabu, malam Khamis, kita akan sambung siri yang ke-11. Kalau ikut jadual asal, Rabu malam Khamis tiada apa-apa pengisian. Namun begitu, ada kekosongan. Jadi saya akan gunakan malam esok untuk menyambung perbincangan kita malam ni tentang orang munafik. Kita jumpa malam esok untuk siri yang ke-11. Kita akan menggali lagi, kita akan cari lagi ciri-ciri orang munafik yang berikutnya. Mungkin kita akan bincang 3 atau 4 lagi sifat orang munafik. Jadi kalau kita gabungkan, kita kombinasikan daripada siri 1 sampai siri yang ke-10 malam ni, kita telah berjaya mendapat 45 sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab tu tajuk kita munafik menurut Al-Quranul Karim. Secara tak langsung kita dapat faham ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya buka soalan. Ada tak soalan tuan-tuan dan perempuan? Di aplikasi Zoom malam ni tuan-tuan ada soalan ke? Ataupun di FB page Malaysian Tadabbur Academy ada soalan ke? Di FB tak ada, Ustaz. Di FB tak ada. Okey. Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah esok malam. Nanti Kak kena buat satu poster untuk kelas ganti untuk malam esok. Kita sambung untuk siri yang ke-11 insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan kerana dapat mengikuti pengisian secara langsung. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang tak dapat ikut malam ini, mereka dapat melihat kembali rakaman yang ada di FB page Malaysian Tadabbur Academy ataupun boleh melihat nanti di YouTube. YouTube ada channel di bawah tajuk Akademi Tadabbur Malaysia. So nanti tengok playlist daripada rakaman siri 1 sampailah siri yang ke-10 tajuk munafik menurut Al-Quranul Karim. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi ganjaran kepada kita usaha kita yang sedikit malam ni untuk kita fahamkan ayat-ayat Allah SWT. Semoga Allah menjauhkan kita daripada menjadi sifat orang-orang munafik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.